Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tanya tentang kepada siapa sebenarnya kita nak memberikan daging korban ini. Sebab tu dalam siri yang sebelum ni saya pernah ceritakan hak orang yang nak masuk korban juga dia kena tahu kepada siapa orang yang menguruskan korban itu nak memberikan bahagian-bahagian korban ini. Sebab ada yang sembelih korban kemudian dia buat barbecue pula kan, dia buat kenduri rumah dia buat barbecue. Jadi dalam hal ini dia tak mencapai matlamat hikmah korban itu, sebab korban ialah kita mengorbankan harta kita melalui haiwan korban, juga kita nak berikan kepada orang yang fakir, miskin, orang yang berhak. Itu yang paling afdal, itu hikmahnya. Selain daripada keadaan ibrah yang telah berlaku kepada peristiwa Nabi Ibrahim itu, yang nak mengorbankan anaknya itu. So dalam hal ini seharusnya juga kita kena tahu pembahagian-pembahagian. Sebab itu dalam garis panduan pelaksanaan ibadah korban yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM ini, dia telah menetapkan baik. Jadi dalam hal ini perlu dilihat sama ada korban yang kita masuk tu korban nazar atau juga korban sunat. Korban nazar juga korban sunat. Baik. Kalau pembahagian daging korban untuk korban nazar, maka disebutkan wajib semua dagingnya termasuk kulitnya, tanduknya, semua sekali itu disedekahkan kepada fakir miskin. Semua sekali disedekahkan kepada fakir miskin, dan haram bagi pihak yang berkorban memakan daging korbannya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya. Bukan setakat orang yang masuk korban, ahli keluarga yang terdekat, anak beranak sebagainya, juga termasuk perkara-perkara yang diharamkan untuk nak kita ambil bagi orang yang berniat korban nazar. Jadi korban nazar ni wajib disedekahkan semua sekali kepada orang yang miskin. Baik, kalau kepada pembahagian daging korban sunan ini, maka sebagaimana yang telah kita sedia maklum, yang kerap juga saya sebutkan, dia adalah 1/3. Ini mengikut pandangan mazhab Syafi'i, mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i yang diletakkan dalam garis panduan pelaksanaan ibadah korban ini. 1/3 diberikan untuk dimakan oleh pihak ahli keluarga lah, orang yang masuk keluarga, orang yang masuk korban itu. 1/3. Kemudian 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, dan juga 1/3 untuk dihadahkan kepada sahabat-sahabat dan juga ahli qaryah, jiran-jiran. Maknanya dalam hal ini ada 1/3 dan juga 1/3. Tapi yang paling afdal menurut pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i ialah sedekah semuanya sekali. Itu yang paling afdal. Kecuali pada beberapa ketul atau suapan yang agak berpatutan dimakan oleh orang yang berkorban untuk mengambil berkat. Dan juga amalan ini juga amalan yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dalam hal ini maknanya afdalnya memang kita sedekahlah, ataupun juga kita ambil lah sikit untuk yang kita nak makan, yang lain tu kita sedekah. Ni tak, kadang-kadang yang ambil segenggam ni beri pada orang lain, yang lain kita pula ambil. Yang tu tak mencapai objektif, maqasid, matlamat untuk orang yang nak masuk korban, untuk nak diberikan kepada orang-orang yang miskin. Ini adalah yang dalam pandangan mazhab Syafi'i. Sama ada kita nak memberikan kepada kena carilah orang-orang yang miskin, termasuk juga jiran. Sebab tu juga dalam pandangan yang diberikan oleh Datuk Mufti Wilayah Persekutuan juga sebutkan, jika orang itu orang miskin, jiran kita yang bukan Islam, maka diberikan kepada mereka ini atas asas untuk nak berdakwah, dan juga atas asas dia orang miskin, maka juga diharuskan. Tetapi afdalnya cari dulu orang miskin, yang orang Islam yang miskin semua sekali. Dah habis dah pun, maklumlah kita sekarang ni ramai orang kaya, nak cari orang miskin juga sukar. Maka ada pilihan-pilihannya itu. Maka diharuskan memberikan daging korban kepada orang miskin, jiran kita,
orang bukan Islam atas asas dakwahnya. Dengan syarat kita telah memberikan kepada dah cari dah pun dah berikan semua sekali kepada fakir miskin orang Islam ni. So dalam hal ini ada 3 bahagian. Sebab tu juga hak-hak kepada orang yang nak masuk ni dia kena tahu, dan juga bagaimana orang yang menguruskan juga korban dia kena tahu bagaimana nak menguruskan. Termasuk juga kita masuk korban di luar negara. Mudah-mudahan ianya dapat dimanfaatkan. Jadi kalau nak tahu siri-siri saya yang lain, lihat kepada channel Ustaz Amri Halal. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.